Okay, we are continuing on the next slide. We discussed until this new vision policy, and just to remind you guys, we have NEP, new economic policy, we have NDP, new development policy, and this one, new vision policy, NVP. Okay, you need to go through the point one by one. This is the thrust, 7 critical thrusts that the government have developed to make sure that the country runs better and achieve the status of advanced nation. Kita nak mencapai ke arah negara maju, so tunjang ini kan, 7 tunjang yang disenaraikan ni untuk memastikan supaya seluruh jentera kerajaan membawa negara kita ke arah pencapaian ke semua tunjang ni. Okay, all of this have been discussed in the last slide, the last clip. Resilient nation, masyarakat yang begitu kebal dengan segala dugaan dan cabaran, equitable society. Kita nak setiap warga negara mempunyai akses kepada dunia teknologi yang semakin maju, makin berkembang, terutamanya macam pandemik COVID kita ni yang memerlukan penggunaan IT yang begitu luas. Okay. And then high growth berkaitan dengan pendapatan. Kita nak mencapai pendapatan yang tinggi. Itu tanda salah satu kemajuan sesebuah negara apabila pendapatan rakyat dia meningkat. Contohnya, let's say kalau you guys habis diploma, seperti yang saya bagi contoh sebelum ni, you guys going to get around 1,500. So it's supposed to be like later on you can get 2 or 3,000 per month, and even that we have discussed before, 3,000 living in the urban area is considered poverty, kemiskinan bandar pula. Okay, international compete, kita nak sebahagian rakyat kita mampu untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kita banyak dalam bidang sukan terutamanya, tapi sebenarnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang sains teknologi, dalam bidang kemanusiaan pun kita sedang berada di peringkat antarabangsa dan mula dikenali. And then knowledge base, yes, sebab tu dunia pendidikan semakin maju dan semakin luas kapasiti yang cuba kerajaan sediakan. Selain pada IPTS macam kita hari ini, dunia pendidikan swasta perlu memainkan peranan banyak. Okay, that is why we are trying to keep on continue even though we have this lockdown things, but the education still go on. Sebab ilmu yang perlu ada pada setiap individu negara kita ni. Human resource and environment pursue, kita akan bincang detail on the next topic. Okay. Sumber manusia sangat penting, terutamanya bila kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang sangat fokus pada pembangunan modal insan, iaitu Pak La Tun Abdullah. Dan environment pursue, baru-baru ni kita mula dikejutkan oleh dunia lah untuk memastikan supaya tidak merosakkan persekitaran kita. Sebab tu one of your quiz asking about the pollution. Okay, continue. Another plan that's very important to our country is industrial master plan. Perancangan besar tentang dunia industri, and this have been coming from Tun Mahathir sendiri. Pada satu masa sebenarnya pendapatan negara bergantung kepada hasil pertanian, but when he get this idea to change our nation from agricultural based into industrial based, so kita berjaya mengubah, dan kerana pengubahan itu, kerana pertukaran itu, negara kita lebih maju daripada sekitarnya, seperti Indonesia, Thailand, Filipina. Mungkin kita kalah sikit kepada Singapura dan Brunei disebabkan beberapa faktor. Contohnya macam Brunei, dia mempunyai telaga minyak yang besar,
dan kemudian Singapura pengurusan pelabuhan dia yang begitu mantap. But at least we are a part of the high class nation among our neighborhood, macam tu. Okay, and the first thing that we bring out into the industry is heavy industry. Kita bawa masuk teknologi daripada luar, kita macam pinjam daripada Jerman, daripada Jepun and some other countries. We develop here, we make it happen, all the equipment and products macam tu. Walaupun kalau ikutkan kita bukanlah menghasilkan teknologi tersebut, tapi kita menggunakan teknologi yang ada di dunia ini dan kita bekerjasama untuk membangunkan produk itu di tempat kita. So kita dapat tempias dia. Contohnya hari ini segala benda yang ada di tempat lain, di dunia, di negara maju terutamanya, pastinya ada di Malaysia. Nak dibandingkan di tempat lain. Sebab kita membawa ia masuk ke dalam negara kita, dan disebabkan itu kita nampak kemajuan sedikit di bahagian pembangunan, kecanggihan peralatan dalam semua sudut lah. Contohnya paling baru ni macam COVID ni, kita ada peralatan canggih daripada dunia perubatan. So kita bawa masuk dan kita apply dan kita berjaya menggunakan dia. Okay, that is a part of the effort. Alright. Next is about agricultural domestic product. Kita masih lagi meneruskan plan penghasilan pertanian terutama untuk domestik. Kita belum sampai nak import, walaupun ada import ke negara lain, tetapi kita lebih tertumpu kepada bagaimana rakyat itu sendiri dapat hasil daripada negara kita. Bukanlah kita tinggalkan terus bidang pertanian. Kita masih lagi menghasilkan. Okay. Kerana tanah Melayu ni antara tanah yang berkat. Ni kata one of my professor dululah kata tanah Melayu ni tanah berkat. Apa saja yang ditanam di sini pastinya sangat diperlukan oleh masyarakat luar. Okay, then we have a new economic model. Okay, Datuk Seri katanya kita nak gunakan Datuk Seri beberapa pangkat yang telah ditarik balik kepada Najib Razak ni. Sebab tu kadang-kadang saya menggunakan hanya Najib Razak. Tapi kita masih lagi terhutang ataupun kita masih beruntung dan kita masih bertuah mempunyai satu plan daripada beliau, iaitu New Economic Model yang diperkenalkan pada tahun 2016. Transformation Program, iaitu transformasi luar bandar kerajaan. Dia menggunakan term transformasi, perubahan ni, dan dia dipanggil jugalah bapa transformasi. Walaupun kita mungkin sebahagian pada kita mungkin melihat Najib Razak sebagai satu pemimpin yang mungkin ada permasalahan dari sudut penyelewengan, tapi masih lagi ada beberapa isu dan unsur kecil yang boleh kita guna pakai, seperti mana konsep Satu Malaysia yang dibawa oleh beliau. Konsep Satu Malaysia seolah-olah menggabungkan kembali semua nilai-nilai murni setiap kaum, budaya dan juga agama, supaya berada dalam satu masyarakat yang harmoni, yang boleh bekerjasama, yang memahami antara satu sama lain, yang mendapat manfaat sama sendiri okay. Dan saya nampak berjaya konsep Malaysia ni. Kita bukan nak kutuk orang lain pun jangan nak kutuk kita, macam tu. Okay, dan kita berada bersama-sama dan kita boleh dan kita boleh maju bersama-sama. Alright, so that's a very big contribution, but of course we still hope that the issue on his corruption and abuse power could be settled after this. Okay, ada panjang lah. There's a lot of information inside it, so I hope you can search for it and get to know what is the transformation all about, and some values that the concept of One Malaysia have been thrown to us. Okay, other than that, this is part of his idea too. His design the country to be income per capita. Sepatutnya rakyat Malaysia mencapai tahun 2020 ni mempunyai income setiap orang 5 ke 10 ribu.
Sebenarnya pendapatan negara boleh capai sebanyak itu untuk setiap orang. Cuma kan, mungkin pengagihan dan juga pembahagian ada dia punya hilang keseimbangan. Ada yang dapat lebih, ada dapat kurang sangat. Tapi sebenarnya itu yang cuba dicadangkan oleh New Economic Model ni, supaya semua orang dapat merasai kemewahan negara. We supposed to enjoy the wellness of the country. And that is why the other term would call inclusiveness, meaning all of the citizen can benefit from the wealthy of the country. And so everyone should be enjoying, everyone should be getting advantage. Take the concept of One Malaysia itself, like having this idea of prim and cream and trim, and before it seemed like kind of helping some part of us to achieve the inclusiveness. But due to the 1MDB things kan, satu Malaysia juga, tapi dia macam lari sikit kan, dia contradict among each other on that sense. Okay, but the idea is there kan. Kalau kita mempunyai satu pandangan dan pendapat yang mana setiap rakyat mendapat kebebasan untuk merasai kemewahan negara, sama ada dari sudut pendidikan, macam you guys kan, andai kata pendidikan percuma yang dicadangkan oleh pembangkang last time, andai kata tol free kan, walaupun hampir berjaya masa Najib juga, kemudian cuba diteruskan oleh Pakatan Harapan, tapi hanya diskaun saja diberikan kan. Okay, dan kita dapat rasalah sikit ya. Dan benda tu ada kaitan dengan the present and the future. It must be helping the present, and it must show promising future. Maknanya future pun nanti sebenarnya makin lama makin mudah. It should be such a way. I think we have one more New Economic Model. Alright, leadership, private sector, workforce, foreign labour and infrastructure. Yang cuba didatangkan oleh this kind of model ialah kepimpinan yang berkarisma. Pada 2-3 kali kita ulang juga. Maybe it's not just one person. Sebab kalau macam sebahagian daripada kaedah ialah menunjukkan one man show. But in this sense, Perdana Menteri kita baru ni dia nak semua orang terlibat. The best thing of Muhyiddin. Everyone should be leading the country. So build up leadership among all of those other citizens. We want everyone to be this charismatic leadership, having the potential to lead their area and to lead their department, to lead their field. Okay, contoh, let's say I'm the lecturer, I should be good in leading you guys, macam tu, and you guys should be good in leading your own group. Okay, so kat situ nampak kan, kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada Kementerian Keselamatan dan beberapa kementerian kewangan lain yang membantu kepimpinan negara. Okay, private sector, as I discuss, kita sangat mengharapkan kerjasama di antara kerajaan dan swasta. Workforce, kita nak penambah baikkan sumbangan pekerja, dan setiap pekerja tadi mempunyai kualiti pekerjaannya. Sebab tu hari ini banyak practical course yang kita tawarkan. Contohnya macam DCE, kena ada practical. Lepas tu marketing ada practicalnya. Lepas tu IT practical lagi. So semua ada internship, because we want to put the skills within the learning area tadi. Sebab sebelum ni mungkin teori saja, tapi practically kita nak student merasai bagaimana kerja, dan tahu belajar tadi boleh digunakan untuk pekerjaan tu. Foreign labour, sebenarnya kita juga sangat memerlukan tenaga asing, pekerja asing ni, kerana kepakaran mereka dan kebolehmampuan yang lain daripada kemahiran yang kita ada. Bukanlah kita menghalang daripada rakyat Malaysia bekerja, tapi kadang-kadang pemilihan rakyat Malaysia itu sendiri, dan kadang-kadang kemampuan
kebolehan untuk bahagian tersebut. Contohnya bahagian guard ke, bahagian technical, okay? Walaupun ada kan, tapi mereka membantu kan. This foreign workers help us a lot. They have the expertise kan, buat bangunan cantik, kemas, cepat. That is the benefit of having foreign labor, and we can compete with them. We can get some new knowledge from them and the way they work for it. Okay, and last one is infrastructure. So what is infrastructure? Kemudahan mesti bertambah baik. Sebab tu diwujudkan UTC. Kita boleh pergi dekat UTC, semua ada kat UTC. So this is a part of the government helps. And then the new one is IT lah kan. Everything is inside the phone and helping the citizen to get everything done by klik. Senang saja kan. Sebelum ni kita nak apply apa-apa kena pergi tempat dia jauh, sekarang online. So we have saved a lot, right? So this is a part of it, and they are giving a free access for internet. They are trying to give us extra thing so that we can spend more and spend better. Okay, that is all about the NVP and the new economic model, NEM. Okay, thank you for listening.